peserta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemma Nur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Penerus Niyati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan istiqamah dan kita duduk dalam majlis ilmu, semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku Presiden Gemma Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan hari ini kita masih lagi berada pada surah An-Nur. Dan hari ini kita sambung pada muka surat 120. Muka surat 120, jilid yang ketiga, Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, muka surat 120, surah An-Nur. Baik. Jadi kita nak masuk ayat yang seterusnya di bawah tajuk hukum zina. Di bawah tajuk hukum zina. Dan kalau ada kitab boleh tengoklah dia punya ada dalam kurungan tu dia tulis hukum zina. Baik. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang bermaksud Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
bermula perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina yang belum muhsan, arti belum merasa jima' dalam nikah itu, maka balun oleh kamu tiap-tiap seorang daripada keduanya itu 100 kali balun, dan ditambah dengan hadis dagang setahun, maka hukum hamba orang atas setengah orang merdeka. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita berada pada ayat kedua. Ayat kedua surah An-Nur. Jadi ayat kedua ni masuk pasal hukum zina. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hukum zina ni termasuk di antara salah satu daripada hukum hudud. Dia termasuk dalam hukum hudud. Yang mana bagi mereka yang sabit kesalahan melakukan perzinaan dikenakan sebanyak 100 rotan. 100 rotan. Jadi yang kata hukum hudud ni disyariatkan tujuannya untuk memenuhi maqasid syariah. Maqasid syariah. Maqasid syariah ni antaranya apa? Memelihara dan mengawal keselamatan hidup manusia ataupun menjaga nyawa. Ini antara maqasid syariah. Maqasid syariah ni kan ada yang jaga harta, jaga apa lagi? Jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, sebagailah. Jadi antara maqasid syariah itu ialah menjaga, memelihara nyawa ataupun keselamatan hidup manusia. Baik. Jadi para muslimat, hudud ni diambil daripada perkataan had. Had ni maknanya apa? Tegah. Tegah. Al-had. Al-had itu maksudnya tegah. Maknanya nak kata para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hukum hudud itu ialah nak mencegah. Nak mencegah. Dia bukan cerita menghukum. Sebenarnya hukum hudud ini lebih kepada didikan daripada Allah. Allah mendidik manusia supaya manusia tidak berani melakukan dosa, melakukan jenayah. Ini termasuk dalam bab fiqh jenayah lah. Fiqh jenayah. Jadi maknanya dengan ada hukum hudud ini, para muslimin dan muslimat, dia akan mencegah jenayah tu secara dia akan mencegah orang kata apa? Berleluasannya jenayah tu. Itu dia. Dengan ada hukum hudud itu, maka insya-Allah boleh mencegah meluasnya jenayah itu. Pasal disebut tadi, hudud itu dari perkataan al-had yang bermaksud tegah. Dengan adanya hukum hudud itu, didikan daripada Allah, maka menyebabkan manusia ni dicegah dari melakukan perbuatan jenayah. Tu. Kalau kita baca satu ayat, buka dalam Quran ni, kita buka Quran, tengok surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 1. Tengok surah At-Talaq ayat 1. Surah At-Talaq ni juzuk 28. Tak silap saya lah. Surah At-Talaq ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Yang bermaksud ayat berapa Ustaz? Ayat 1 rasa. Cuba tengok ayat 1. Okey. Surah 65. Surah ke-65. 65? Surah ke-65 At-Talaq. Yang ke-65. Juzuk 28 kan? Betul tak? Rasanya juzuk 28 rasanya lah. Saya pun tak peringat. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, pada ayat ni Allah jelaskan wa tilka hududullah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah.
maka janganlah kamu melanggarnya. Tu dia. Mana Allah gunakan ayat hududullah. Hududullah, kata Allah, inilah aturan hukum Allah. Maka jangan melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, maka barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah itu, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Itu dia. Maknanya Allah jelaskan pada ayat ni, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mana-mana manusia yang melanggar hukum Allah, hukum hudud ini, maknanya mereka sudah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Jadi berdasarkan ayat ni, kata Allah, jangan melanggar al-had ataupun hukum-hukum hudud yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, hukum hudud ni yang telah ditetapkan oleh syarak ni, dia sebenarnya ada 7. Ada 7 jenayah yang melibatkan hukum hudud itu. Itu. Kita kena ingat dalam fiqh jenayah ni, ada hukum hudud, ada qisas dan ada ta'zir. Itu. Jadi yang kita nak bahas ni pasal hukum hudud. Jadi hukum hudud itu dia ada 7 jenayah. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila saja orang dia buat salah satu daripada 7 jenayah ini, maka mereka dikenakan hukuman hudud. Itu dia. Apakah 7 tersebut? Yang pertama sekali, zina. Ni sebutlah. Kita akan uraikan nanti lebih detail lah. Zina ni. Zina, perzinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, qazaf. Qazaf pun ada termaktub dalam surah An-Nur ini. Mana selepas kita habis duk hurai, habis duk baca ayat pasal zina ni, kita akan masuk ayat tentang qazaf pula. Kemudian yang ketiga, syar al-khamr. Apa maksudnya? Minum arak. Minum arak pun termasuk di antara perbuatan jenayah yang dikenakan hukuman hudud atas dunia lagi. Tu orang apa? Minum arak kan kena rotan berapa kali? 40 ke? 40 kali ke? Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, sebab minum arak ni perbuatan dosa yang besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Jadi bagi mereka yang minum arak, disabit kesalahan, dikenalah rotan, dikenakanlah hukuman hudud ke atasnya. Baik. Kemudian, yang ketiga tadi, yang keempat. Yang keempat iaitu sariqah. Sariqah ni apa? Muslimin dan muslimat, iaitu mencuri. Tu mencuri lah. Duk curi harta orang, duk curi. Bila ditangkap, dapati bersalah, maka dikenakan hukuman hudud. Ni yang terkenal dulu tu. Orang kata apa? Potong tangan tu. Nak kata, tak kira lah. Nak kata potong tangan ke, ada yang setuju ke, yang tak setuju ke, yang puas hati, tak puas hati ke, yang kata nampak, yang kata kejam ke, lantak pi nak kata apa? Yang ni hukum Allah. Ni hukum Allah. Nak kena ingat, hukum Allah macam tu. Sebab kita sebut tadi, ini bukan nak kata menghukum manusia, tidak. Tapi nak mendidik manusia. Tu. Jadi bila disebabkan didikan daripada Allah inilah menyebabkan jenayah makin berkurangan. Bukan kata nak hukum semata, tak ada kan. Macam sekarang ni. Banyak jenayah, hukuman macam-macam tapi jenayah banyak juga. Pasal apa? Pasal hukumannya tidak tepat di sisi Allah. Itu dia. Jadi dijelaskan di sini sariqah. Sariqah ni mencuri. Mencuri ni kira dia ni lah. Tapi tengok sebab lah. Sebab di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hudud itu ditangguh. Pasal apa? Pasal berlaku satu isu. Isu macam mana? Berlaku kemarau. Di zaman Sayyidina Umar ni satu hari ni duk berlaku kemarau. Jadi menyebabkan ekonomi teruk lah. Ekonomi teruk, ekonomi bermasalah. Jadi menyebabkan ada
rakyat negara ni duk mencuri. Mencuri pasal apa? Pasal terpaksa. Tu. Bukan kerana mencuri pasal nak curi sungguh. Bukan. Mencuri pasal terpaksa. Sebab dah miskin sangat. Orang kata dah teruk sangat kemarau ni. Tak boleh buat apa. Jadi ada yang ambil jalan mencuri. Bila Sayyidina Umar tangkap, Sayyidina Umar tidak kenakan hukuman hudud. Jadi benda tu orang kata dibahaslah oleh para alim ulama, panjang cerita lah. Tapi nak kata termasuk salah satu hukum hudud ialah sariqah, mencuri. Kemudian yang kelima yang kelima iaitu jenayah yang kelima iaitu apa dia? Hirabah. Hirabah ni apa? Muslimin dan muslimat. Hirabah itu ialah merompak. Itu ada beza para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang mana nak kata mencuri, sariqah dengan hirabah ada beza. Apa beza? Mencuri ni mencuri lah. Mencuri faham lah. Kita duk curi orang masuk rumah, curi harta orang ke begitulah. Curi kereta ke, itu mencuri. Adapun hirabah ni merompak. Merompak ni macam mana? Sampai ke tahap mencederakan manusia. Tu bahaya tu. Maknanya orang masuk rumah kan, masuk rumah dia merompak, dia masuk sampai dipukul tuan rumah, sampai diikat tuan rumah, sampai letak parang dekat leher. Itu. Ini hirabah, ini merompak. Hukumnya berbeza itu dia. Kalau sariqah tadi mencuri potong tangan, tapi hirabah bukan macam tu. Dipotong bersilang lagi. Tangan kanan, kaki kiri kena potong. Jangan main. Pasal apa? Pasal ini perbuatan hirabah ni merompak sampai mencederakan manusia. Sampai ke tahap membunuh manusia pun ada. Ni merompak ni, jahat ni. Tu muslimin dan muslimat. Banyak deh. Kita duk dengar cerita kan, kena masuk rumah. Ada sahabat saya di dekat ada sahabat saya lah. Dia kata bila pencuri tu masuk rumah dia, perompak masuk, jadi dia nak tahan lah, dia nak tahan harta dia kan. Jadi perompak tu duk hentam kaki dia sampai dia cedera parah lah kaki dia. Ni perompak lah, merompak hirabah. Tu dia. Macam dulu saya pernah duduk di pinggiran Delima. Pinggiran Delima ni di mana? Di Hulu Langat. Dululah. Mungkin dalam belasan tahun dulu. Pernah duduk situ sekejap. Jadi kat kawasan taman tu berlaku rompakan. Rompakan macam mana? Pencuri masuk rumah, 6 orang masuk. 6 orang masuk ni dalam rumah tersebut. Kemudiannya pula duk letak parang dekat leher anak dia, isteri dia kena ikat lah. Kena ikat kan. Jadi selamatlah mereka, tapi trauma anak-anak sampai pindah muslimin dan muslimat pasal apa? Duk trauma. Dia cerita sendiri, dia cerita kat saya, dia kata selepas daripada peristiwa tu, dia kata malam-malam tidur ni kalau dengar bunyi sikit kat luar jadi panik satu family. Bunyi keluar macam orang lalu ke, macam binatang lalu, bunyi sikit-sikit je. Dia kata bunyi saja kat luar atau dia dengar sikit saja jadi panik. Family jadi trauma dah. Tu. Jadi itulah kata kesan rompak. Pasal tu rompak ni hukumannya berat. Tapi Allah kata ni, Allah sebut dalam Quran dipotong tangan kaki cara bersilang. Itu hukum hudud bagi orang yang hirabah, yang merompak. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada pengalaman itulah. Jadi itulah nak kata jadi kalau ingatlah saya pernah ajar dulu satu doa kan. Doa nak hilangkan trauma. Tu. Ni saya ajar doa ni masa rompakan yang saya cerita tu. Bila diadakan mesyuarat mesyuarat taman tu penduduk. Jadi saya ajar doa lah supaya menghilangkan trauma trauma lah pada waktu malam terutamanya. Nak tidur rasa payah, rasa takut. Jadi baca satu doa. Satu doa Nabi SAW yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi
wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Doa ni saya pernah ajar kan? Ingat tak? Kan? Siapa ingat? Ada ingat tak? Kan? Saya lagi tak marah jawab tak ingat. Aduh. Pernah dengar tak doa ni? Terjemahan dia, Dah dengar. terjemahan dia. Tak amal tu tak ingat Ustaz. Ya, jadi kena amal lah. Doa ni Terjemahan sebab dia. Nabi doa ni sebab Nabi kata baca bila kita susah nak tidur malam. Kita rasa takut, rasa trauma, rasa bimbang, rasa macam-macam tu. Nabi SAW pesan pada kita baca doa ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Baca doa ni. Ini pesan Nabi SAW. InsyaAllah bila baca doa ni, insyaAllah kita akan hidup pada InsyaAllah. Boleh ingat tak boleh? Tak apalah, nanti saya bagilah kot. Kan, kalau saya ingat lah. Ustaz ni bagi sebab tidur nyenyak sangat kot tu yang tak beramal. Sabar je lah. Itu puan Ayat Quran ke Ustaz? Ayat Quran ke? Tak, ni hadis. Hadis riwayat Imam Abu Daud tak silap saya, hadis ni. Hadis. Hari tu puan ni ke apa? Azrina yang WhatsApp saya untuk doa. Ya. Saya lupa tak bagi lagi. Tengok Ustaz sibuk tu yang tak ganggu. Saya memang sibuk. Tak apa, nanti saya rekod suara saja. Boleh. Pada puan. Nanti puan akan sebarlah pada semualah. Baik Ustaz. InsyaAllah. Okey, jadi doa ni boleh diamalkan mengelakkan trauma. Kita susah nak tidur malam, rasa takut-takut, ada pengalaman yang menakutkan, maka Nabi pesan, bacalah doa ini. InsyaAllah. Tu dia. Nak juga doa siapa ni? Puan Rokiah. Boleh, kena bayar. Boleh bayar. Baik, jadi insyaAllah. Macam saya sebut tadi, saya akan rekod suara, saya akan bagi pada Puan Azrina. Jadi Puan Azrina akan hebahkan kepada semua, insya-Allah. Okey, jadi kembali balik. Ini hukum hudud yang ke berapa tadi? Yang kelima. Ke-6 sekarang Ustaz. Yang hari Rabah dah. Yang ke-6, hudud yang ke-6 iaitu bughah. Bughah ni apa para muslimin dan muslimat? Bughah ini ialah pemberontakan. Pemberontakan macam mana? Memberontak terhadap pemimpin Islam yang adil. Itu bughah. Bughah ni dikira pemberontakan. Pemberontakan yang mana mereka memberontak menentang pemimpin Islam, pemerintahan Islam yang adil. Itu dia. Macam yang berlaku sejarah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mereka yang bughah, Khawarij yang bughah, yang memberontak, yang melawan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat ini pun termasuk hukum hudud. Jadi bagi mereka yang buat salah ni kira hukuman berat lah kan. Hukuman hudud. Ini maknanya kalau zaman sekarang di kita ni tak adalah nak cerita yang tu. Jadi maknanya nak kata kalau berlaku sungguh pemberontakan, dia memberontak, dia menyerang pemerintahan Islam, dan pemerintah Islam ni yang adil, yang beriman, yang taat pada Allah, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, memang betul baik. Tapi ada gerakan pemberontakan. Ini dikira bughah. Bughah. Baik. Kemudian para muslimin dan muslimat, yang ketujuhnya hukum hudud itu ialah riddah. Riddah ini apa dia? Riddah itu ialah murtad. Itu dia. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang mana yang kata murtad, maknanya mereka yang meninggalkan Islam, meninggalkan agama Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda,
Man baddala dinah faqtuluh, kata Nabi. Barang siapa yang murtad daripada Islam, yang riddah, yang murtad daripada Islam, Nabi kata maka bunuhlah dia. Oh, tu dia. Nabi suruh bunuh orang yang murtad ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat satu sejarah di zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW menghantar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pergi ke Yaman. Pergi Yaman. Jadi pergi ke Yaman tu, para muslimin dan muslimat, yang mana pasal Muaz ni dilantik oleh Nabi sebagai governor di Yaman. Kerana Muaz bin Jabal ni seorang yang reti serik belok Yaman, dia faham Yaman. Maka dia yang paling layak menjadi governor di Yaman. Sebelum dia, Nabi hantar Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi lah radhiyallahu anhu. Jadi para muslimin dan muslimat, pendek cerita, bila saja Muaz bin Jabal sampai dekat Yaman, maka disambut sebagainya. Jadi tak lama lepas pada tu, Muaz bin Jabal nampak ada seorang laki-laki ni dikurung dalam penjara. Dikurung dalam penjara. Jadi ditanyalah pada Abu Musa Asy'ari, ditanya, ni siapa Mamat ni? Laki-laki ni siapa? Pasal apa kena penjara macam ni? Tanya Muaz bin Jabal kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari kata apa? Dia kata sebenarnya laki-laki ni dipenjara pasal apa? Pasal dia murtad daripada Islam. Dia murtad, kemudian dia ajak orang murtad sebagainya. Jadi kami tangkap dia. Kami tangkap lah. Jadi Muaz bin Jabal pun tanya. Muaz bin Jabal tanya pada Abu Musa al-Asy'ari. Dia tanya, dah berapa hari dah dia murtad ni? Berapa lama dah? Dia macam ni. Abu Musa kata, dah lebih seminggu dah. Tu. Jadi Muaz bin Jabal kata, kalau macam tu, jalankan hukum hudud dengan segera. Pasal kalau dibiarkan, takut-takut datang bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang murtad macam itu, diberi peluang pada mereka untuk kembali pada Islam selama 3 hari saja. Tu dia. Lebih 3 hari kira habis. Kalau dia tak nak juga kembali pada Islam, dia masih nak murtad macam tu, masih nak jahat macam tu, maka jatuhkan hukuman hudud padanya. Jadi dalam masa 3 hari itu, bagi peluang ke dia. Maknanya kena tangkap lah. Lepas tu bagi peluang ke dia, nasihat dekat dia, bagi nasihat, bagi teguran, bagi macam-macam, setiap hari selama 3 hari tu. Tu dia muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia kembali, dia ngucap balik, dia okey lah, selamat lah. Tapi kalau lebih 3 hari, dia masih degil ke kepala, ke hati, memang tak nak Islam dah, bahkan berniat jahat lagi nak murtadkan orang, maka muslimin dan muslimat dia dijatuhkan hukuman hudud atasnya. Bunuh. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari Islam, maka bunuhlah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum hudud, hukum Allah. Jadi ketujuh ini yang kata hudud itu semuanya termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Ta'ala berfirman, kalau kita buka dalam surah An-Nisa, kalau buka surah An-Nisa, tengok surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni juzuk apa? Juzuk yang keempat. Juzuk yang keempat. Boleh tengoklah. Surah An-Nisa juzuk yang keempat. Sekejaplah. Ustaz, maaf jap. Yang nombor 2 tadi, khazaf tu nama hukuman kepada memfitnah, betul? Khazaf. Khazaf. Rumi dia Q Q. Khazaf. Dia Khazaf ni hukum sebab kita fitnah fitnah. Ya, menuduh orang berzina. Okey. Ini kita akan masuk nanti. Baik, jadi para muslimin dan muslimat, kita lihat dalam surah An-Nisa juzuk yang keempat, ayat yang ke-65. Ayat 65. Juzuk yang keempat surah An-Nisa ayat 65.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu. Surah An-Nisa ayat 65. Surah apa tadi? 88 ni. Baik, yang bermaksud maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau, itu Rasulullah, hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Jadi Allah kata fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad SAW, la yu'minuna hatta yuhakkimuka, sehinggalah mereka tidak beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu wahai Muhammad SAW sebagai hakim. Tu dia. Allah kata tak jadi orang beriman sehinggalah kita jadikan Nabi Muhammad sebagai hakim kita. Fima syajara bainahum, dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Maknanya bila berlaku satu-satu, yang dimasukkan jadikan Nabi hakim ni mana hukum Allah lah. Hukum Al-Quran, daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu dia, para muslimin dan muslimat. Jadi Allah jelaskan ayat ni syarat nak mendapat keimanan. Tu dia. Jadi kena ingatlah para muslimin dan muslimat, yang boleh melaksanakan hukum hudud itu ialah pemerintah. Pemerintah, bukan kita lah. Kalau kita suka nak buat, tak boleh. Kan, orang mencuri, tangkap, kita potong tangan dia. Tak boleh. Kita tak boleh gitu. Orang zina, nak tangkap orang zina, kita rotan dia. Tak boleh. Yang boleh buat ni, hukum ni siapa? Pemerintah. Tu dia. Jadi, kalau pemerintah tak buat, mereka tanggunglah dosa tu. Tu dia. Itu maksud dia. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Jadi kita ni hari ni pasal itu kita bertanggungjawab usaha mengangkat pemerintah yang berusaha nak melaksanakan hukum Allah. Itu dia. Tu walaupun kadang-kadang pemerintah yang usaha ni taklah berjaya sepenuhnya, tapi ada usaha. Kalau kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'sahum bainahum. Tu Nabi kata bila saja pemerintah ni dia tak mengambil hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah Rasul, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ambil. Bahkan pemerintah ni kata apa? Dia tak usaha pun. Dia tak jadikan sebagai pilihan. Mana pilihan untuk berusaha. Memang nak buat hukum Allah ni banyak halangan, banyak orang kata cabaran, tapi ada usaha yang dibuat, tapi tak ada usaha. Bila tak ada macam tu, dalam hukum Allah ni tak ambil langsung, usaha pun langsung tak ada, maka Nabi kata apa yang berlaku? Datanglah bala. Bala macam mana? Antaranya kata Nabi SAW, iaitu manusia dalam negara mereka, masyarakat mereka akan sentiasa berbalah, sentiasa bergaduh. Sungguh. Tengok negara kita. Banyak tak perbalahan? Banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sungguh tak? Kita buka tengok, kita buka TV, kita buka media sosial kita, buka lah apa pun, buka tengok orang berbalah sana, berbalah situ, berbalah daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, berbalah saja kita ni. Tu. Hal politik berbalah, bahkan orang-orang agama pun berbalah pula. Itu dia. Bergaduh saja kita ni. Bergaduh sajalah mana-mana, Masya Allah. Kenapa jadi macam tu? Nabi semua dah tadi.
Nabi kata antara puncanya pasal apa? Pasal puncanya pemerintah. Dia tak mengambil hukum Allah, bahkan tak ada usaha ke arah itu pun. Itu sebab dia. Jadi orang kata kenapa kita kena? Pasal kita yang angkat pemerintah macam tu. Itu kena faham. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu Allah kata dah, mengangkat pemimpin tu wajib. Kata Allah dalam Quran, kalau kata innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Allah suruh kita, Allah perintahkan kita beri amanah pemimpin kepada yang layak. Maknanya hukumnya wajib melantik pemimpin. Jadi nak lantik pemimpin, angkat pemimpin yang betul lah. Pemimpin yang nak kepada syariat Islam. Walaupun dia naik pun diusaha, ada halangan. Kadang-kadang ditukar nama kan. Macam dulu orang ada usaha apa, RUU 355. Itu hukum hudud, tapi disebabkan ada penentangan, jadi mereka tukar nama tu. Jadi benda tu nak kata ada usaha ke arah itu. Walaupun tak berjaya lagi setakat. Tapi nak kata ada usaha. Itu yang patut berlaku. Muslimin dan muslimat. Jadi itu nak cerita sikit lah. Jadi terpulang yang kita nak fikir macam mana. Cuma kita nak sampaikan yang hak saja, yang benar. Sebab Allah kata pada ayat surah An-Nisa 65 ni, ini syarat keimanan. Tu dia. Lagi mana tak jadikan Allah dan Rasul sebagai hakim kita, lagi itulah tak sampai keimanan kita. Na'uzubillah. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita habislah cerita pasal hudud ni. Kalau kita nak lebih detail lah pasal hukum hudud yang 7 tadi tu, kena mengaji bab fiqh jenayat. Fiqh jenayat. Fiqh jenayat ni fiqh jenayat lah. Fiqh jenayat. Sebab kita kan ada fiqh. Kita ada fiqh ibadat, kita ada fiqh munakahat, kita ada fiqh muamalat, kita ada fiqh lah macam-macam, dan termasuk ada fiqh jenayat. Fiqh jenayat ni dibahaslah secara detail kan. Dulu ada apa? Seorang ulama kita yang bernama almarhum Datuk Sa'id Ibrahim rahimahullahu ta'ala, bekas mufti Sabah. Dulu terkenal ni sebab dia rajin karang kitab kan. Yang mengaji kitab dia kan, Akil Ahli Sunnah wal Jamaah tu kan. Kitab Akil Ahli Sunnah wal Jamaah tu karangan almarhum Datuk Sa'id Ibrahim rahimahullah. Dia bekas mufti Sabah dan kemudiannya dia duduk dan meninggal di Gombak. Tu saya sempatlah ikut pengajian dia. Seorang yang sangat alim lah, sangat alim. Jadi muslimin dan muslimat dia rajin karang kitab. Rajin. Tapi itulah yang sedihnya, dia tak sempat nak karang banyak. Tak sempat nak karang, orang kata habis lah pasal dia meninggal dunia. Dia sempat duk karang, yang last kali tu dia karang apa, fiqh Imam Asy-Syafi'i. Sempat 1 jilid je. Saya ada kitab tu. Jadi nak kata dia karang kitab pasal ni lah, pasal fiqh ni termasuk fiqh jenayat. Antaranya dia karang kitab pasal jenayah murtad. Ni antara yang detail perbahasan dia detail murtad, jenayah murtad, dan termasuk dia karang fiqh jenayat tu sendiri. Kitab tu tebal. Itu dia menarik perbahasan dia. Jadi boleh kita rujuk, carilah dekat Shopee ke dekat kedai mana-mana sebagai rujukan kita. Boleh lah. Baik, jadi muslimin dan muslimat, kita kembali balik pada kitab kita Tafsir Nurul Ihsan ini. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya baca ayat. Dari ayat yang kedua. Sampai berapa saya baca tadi Ayat kedua lah kan saya baca tadi kan? Baru sampai ayat 2 Ustaz. Bawa ayat 2 kan? Ya. Okey, ayat 2 ni Okey. Baik, tadi ayat 2 kita baca tadi, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Okey. Bermula perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Baik. Ini satu persoalan pada ayat ni minta maaf. Ni nak tanya orang perempuan ni. Tu nak tanya apa ni? Kenapa? Ni jawab persoalan ni. Kenapa Allah mulakan dengan azaniyatu, penzina perempuan. Kemudian baru wazani dan penzina lelaki. Persoalannya kenapa?
Limaza, kenapa? Kenapa Allah mulakan limaza nabda Allah fi hadhil kalimah bil kalimah azaniyatu. Kenapa Allah mulakan dengan kalimah azaniyatu? Pezina perempuan, lepas tu baru Allah kata pezina laki-laki. Kenapa? Tu. Zina ni cenderung bermula dengan wanita ke Ustaz? Wanita ni kan daya tarikan. Ya, betul. Betul. Itulah sebenarnya para muslimin dan muslimat. Maknanya apa? Nak kata kebanyakan punca zina daripada orang perempuan. Tu. Dia kata, Ustaz, betul ke orang lelaki yang mula yang murat-murat tu kan orang lelaki? Ya, sungguh. Kenapa lelaki-lelaki murat? Pasal orang perempuan itu tak menutup aurat. Itu contoh. Mana mereka dari mula? Orang perempuan itulah yang memulakan perkara itu. Tak menutup aurat, tak menjaga maruah, dok orang kata apa, dok tunjuk badan ke orang, tunjuk cara jalan ke orang, tunjuk daya tarikan ke orang, macam-macam lah. Tu. Para muslimin, akhirnya laki-laki ni yang tengok naik syahwat, jadi pakat mengurat. Bila mengurat-ngurat pun sangkut, lama-lama masing-masing dah suka, maka masing-masing melakukan perzinaan. Itu yang Allah kata pada ayat yang terkenal tu. Allah kata la taqrabuz zina, jangan dekati zina. La taqrabuz zina ni maksudnya jangan dekati zina ni, maknanya jangan mukadimah zina pun tak boleh. Mukadimah zina macam dia tadilah, tak menutup aurat, berjalan berlenggang-lenggok kan, menunjukkan pakai baju ketat-ketat bagi nampak bentuk rupa badan. Itu. Ini termasuk mukadimah zina. Jadi ni Allah kata jangan buat macam tu. Bila buat macam tu, itu yang akan jadi bermulanya zina. Itu. Betul lah menggoda. Menggoda lelaki. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi pasal itu Allah sebut pada ayat ni, Allah mulakan dengan penzina perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Itu dia. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Okey, kembali pada kitab kita. Tengok maksud dia. Dia kata, bermula perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina yang belum muhsan, artinya belum merasa jima' dalam nikah itu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam bab zina ni, orang yang berzina, penzina ni terbagi pada dua kategori. Kategori yang pertama, muhsan yang disebut tadi. Muhsan ni dikata apa? Belum merasa jima' dalam nikah. Maknanya senang cerita, muhsan yang kata, yang dikatakan muhsan itu maknanya apa? Para muslimin dan muslimat, bukan ghaira muhsan. Ni kita ni tertinggal kataan ni, para muslimin dan muslimat. Baik, dia kata sini tadi, dia kata, okey, rujuk balik pada kitab ni, bermula perempuan yang berzina, lelaki-lelaki yang berzina, yang belum muhsan, betul. Yang belum muhsan maknanya ghairal muhsan. Ini kategori yang pertama. Kategori yang pertama namanya ghairal muhsan. Ghairal muhsan ni maksudnya apa? Orang yang berzina tetapi belum berkahwin. Maknanya dia belum berkahwin dan dia melakukan perzinaan. Itu yang dimaksudkan ghairal muhsan. Ghairu muhsan. Yang belum muhsan, yang bermaksud dia belum berkahwin. Dia belum kahwin, kemudian dia buat zina. Itu yang pertama. Kategori yang pertama. Kategori yang kedua, iaitulah muhsan. Yang pertama ghairal muhsan, belum muhsan, belum kahwin. Yang kedua, kategori kedua, muhsan, yang sudah berkahwin. Sudah berkahwin tetapi berzina. Ini lagi beratlah. Ini kita akan bahas nanti. Baik, jadi para muslimin dan muslimat, kembali balik pada kitab kita. Dia kata maka balun oleh kamu. Dia kata sini dia kata apa sini? Yang belum muhsan, yang tidak rasa jima' dalam nikah, yang tak kahwin lagi, berlaku zina, dia kata maka balun oleh kamu.
Balun ni apa? Rotan lah, sebatan. Dia kata balun. Sebab saya ulang balik, pengarang kitab kita ni orang Kedah. Orang Kedah nak habak hampa semua. Cik nak habak ni, pengarang kitab kita ni, orang Kedah. Orang Kedah. Jadi pasal itu dia tulis balun. Balun. Tu balun ni maksudnya apa? Pukul ataupun sebat. Itu maksudnya. Dekat Tanjung Malim ni, kat Siem River, dia ada kampung balun. Dekat Siem River saya duduk dekat Tanjung Malim ni, dekat Proton City. Depan sikit pergi api Siem River, on the way tu kita akan jumpa satu kampung namanya Kampung Balun. Kampung Balun. Memang orang situ memang balun orang lah kot, ganas lah kot. Tu. Jadi ada sahabat saya orang balun tu, kalau tengok dia punya Facebook, suka balun orang. Tu dia nak kata. Baik. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, nak kata situ, balun. Balun maknanya pukul ataupun sebat. Katanya tiap-tiap seorang daripada keduanya itu 100 kali balun. Orang yang belum berkahwin, melakukan perzinaan, dibalun, disebat sebanyak 100 kali sebatan. Tu 100 kali sebatan. Baik. Dan ditambah dengan hadis dagang setahun. Apa maksud dia? Dia kata ada hadis Nabi tambah lagi hukuman dagang setahun, maknanya dibuang negeri selama setahun. Itu dia, muslimi dan muslimah. Ini pun dalam mazhab Syafi'i kata gitulah. Orang yang berzina, yang belum berkahwin, melakukan perzinaan, dapati bersalah semua dia berzina, maka dirotan 100 kali dan kemudiannya dibuang negeri selama setahun. Itu dia. Jadi ini yang kata hukum zina, had zina. Jadi para muslimi dan muslimat, ulama kata bila saja yang kata rotan 100 kali itu, dia rotan tu dia cara dia. Ini kalau kita tengok perbahasan fiqh jenayat memang panjang lah. Cara kailah rotan. Rotan tu 100 kali, bukan rotan tarik tu. Bukan rotan macam tengok dalam penjara kan, kita tengok kan video dalam penjara tu, dia tarik, lepas tu dia hayun kan. Dia hayun sampai mengelupas kulit punggung tu, sampai tercabut punggung apa kulit punggung. Kalau 10 kali, tempat sama 10 kali. Hayun, pam, hayun sampai tercabut punggung habis. Tu dia. Saya ada seorang kenalan lah, kira saudara mara lah, kira sepupu isteri saya gitulah. Dia kerja penjara. Dia kata orang kena rotan ni, dia kata dekat penjara ni, dekat penjara sarang labah-labah langsung tak ada. Tu sarang labah-labah. Dia kata dekat penjara sarang labah-labah langsung tak ada. Clear ni. Pasal apa? Pasal setiap kali banduan kena rotan, yang cepat memulihkan luka dekat punggung mereka tu ialah sarang labah-labah tu. Ambil sarang labah-labah, letak dekat luka punggung tu, insya-Allah beberapa hari sembuh. Tu. Jadi kata sepupu saya ni, dia kata apa? Dia kata memang dekat penjara memang tak ada langsung sarang labah-labah, bersih. Pasal banyak banduan kena rotan, dia ambil sarang labah. Itu satu ilmu juga sebenarnya. Bila saya dengar tu baru tahu, rupanya boleh sarang labah-labah tu boleh menyembuhkan luka. Dan mereka ni kena luka kan, luka besar lah, kena rotan kan. Mereka ambil sarang labah, letak dekat luka tu, insya-Allah beberapa hari lepas tu hilang. Dengan izin Allah. Tu nak cerita sikit lah. Baik, jadi maknanya muslimi dan muslimat, rotan dia yang Islam ajar bukan macam tu rotan dia. Rotan 1 kali ni, kalau nampak ni, kalau ikut ulama kata dia tak hayun. Dia kepit ketiak tu, lepas tu dia rotan. Rotan, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Itu masuk dia. Muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu. Baik. Jadi maknanya muslimi dan muslimat itu kaedah Islam. Maknanya rotan tu, dikepit tu, kemudiannya lepas tu boleh rotan kat belakang. Daripada bawah tu naik atas. Lepas tu atas tu ke bawah. Kira sampai 100 kali. Itu rotan apa yang diajar oleh Islam sebenarnya. Baik.
muslimin dan muslimat. Jadi insya-Allah kita akan bahas sekali lagi pada minggu depan macam biasalah nah. Sebab kita ni mengajar berlapis-lapis. tu depa pun tengah selawat-selawat dah tu. Nak sampai hujung nak selawat tu. Jadi maknanya nak start dah kuliah saya dekat pondok ni pula. Jadi insya-Allah macam biasalah siapa-siapa yang nak sertai pengajian di pondok ni tak payah live lah. Akan dengarlah kuliah saya di pondok ni pula insya-Allah. Yang berminat lah yang ada urusan ke tak apalah. Terpulanglah. Jadi kita di pondok ni kita mengajar tafsir Al-Fatihah. Cuma saya mengajar tafsir saya mengajar di pondok ni berbeza sikit. Pasal apa? Pasal muslimin dan muslimat. Betul lah. Kalau yang puan lah. Tu baik. Jadi muslimat sebab kata pondok ni warga emas. Jadi cara penyampaian kita agak berbeza lah. Betul kat pondok ni saya suka ajar doa sebagainya. Pasal warga emas kan. Jadi insyaAllah. Okay. Jadi siapa-siapa yang nak sertai boleh teruskan. Tak payah live. Saya akan buka terus Google Meet ni. Jadi bolehlah kita sambung kuliah pula. Jadi insyaAllah. Okay. Jadi saya terus saya terus tangguh dengan baca tasbih. Ya. Ustaz, betul dah. Ya, sila. Ya. Saya baca saya terus tangguh dengan baca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala walhamdulillahirabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya terus masuk ke kelas pondok